Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat bersama dengan keluarga hari ini? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang Allah Taala bagi. Kita kena syukur dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Dan yang paling best sekali adik-adik, apabila Allah Ta'ala mengurniakan nikmat, apabila kita dapat duduk bersama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada kali ini, adik-adik bersama lagi dengan Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. InsyaAllah pada kali ini, sebelum Ustaz Mi nak mulakan PDPC Ustaz Mi hari ini, Ustaz Mi nak bagi satu clue. Dan Ustaz Mi nak adik-adik teka. Boleh? Okey. Balik kampung, oh oh, balik kampung, oh oh, balik kampung, hati girang. Pendek je lagu Balik Kampung. Rasa-rasalah apakah pembelajaran kita pada hari ini. Pandai. Okey, itulah tajuk kita pada hari ini, adab bermusafir. Okey, adab bermusafir. Dan tajuk kita pada kali ini ialah tajuk bagi tingkatan berapa? Yes, tingkatan 3. Jadi adik-adik boleh tengok di paparan sekarang ni, adab bermusafir pendidikan Islam tingkatan 3 bidang akhlak. Dah ada buku teks? Ya. Macam mana sebelum ni dengan Ustaz Mi, kita mesti ada buku teks sebagai adab kita untuk belajar. Dah ada? Bagus. Okey, adik-adik boleh buka buku teks, adik-adik boleh tengok dekat muka surat 210 sebab Ustaz Mi akan ajar ataupun berkongsi dengan adik-adik berdasarkan buku teks kita. Okey? Dah? Dah buka? Dah sedia? Dah? Okey, bagus. Okey. Adik, sebelum kita nak mula, kita baca doa dulu boleh? Okey, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kerana Engkau telah memberikan kami kurniaan yang besar ya Allah, dapat kami berkumpul dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Kami memohon ya Allah agar Engkau berikan kami kebijaksanaan, kurniakan kami kekuatan ingatan, kurniakan kami kefahaman di dalam kami mempelajari ilmu pada hari ini ya Allah, dan jadikanlah kami dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami ya Allah. Makbulkanlah doa kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, jadi kita dah siap minta pada Allah, bergantungan kepada Allah agar kita dapat menguasai tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, kita terus. Okey, yang pertama sekali, macam mana biasa bila kita nak belajar, kita kena tahu objektif pembelajaran. Nampak tu bawah tu? On the way, on the way. On the way ke mana tu? Yes, nak balik kampung. Tengok belakang tu banyak barang-barang dia. Sampai up tak sabar-sabar nak balik kampung. Tapi sekarang kita balik kampung adik-adik tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan lockdown sekarang ni, PKP, jadi kita tak boleh nak balik kampung. Tak apa, insya-Allah kita doakan benar-benar, minta pada Allah agar semua ini selesai dan kita boleh balik kampung dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti mana sebelum ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, adik-adik boleh tengok objektif pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud musafir adik. Maksud musafir dan dalil nakli galakan bermusafir. Yang kedua, menjelaskan hukum musafir. Dalam musafir ni ada hukum-hukum dia, nanti kita tengok. Yang ketiga adik-adik, menerangkan adab bermusafir dan merumuskan hikmah mengamalkan adab musafir. Dan yang keempat, yang terakhir adik-adik, ini memang setiap kali Ustaz Mi punya PDPC, mesti Ustaz Mi akan letakkan 25 soalan kuis di deskripsi khas untuk adik-adik. Adik-adik boleh jawab, buat banyak-banyak kali agar dapat mengukuhkan lagi kefahaman kita di dalam mempelajari tajuk ini. Okey, balik kampung itu adalah contoh yang paling baik untuk kita fokus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu musafir. Kalau balik kampung rasa-rasa hukumnya apa? Simpan dulu, nanti kita tengok apakah hukum balik kampung. Musafir ni hukum apa dalam musafir balik kampung? Apa hukum dia? Kita tengok. Okey, kita terus kepada yang pertama adik-adik. Okey, ini yang pertama,
Maksud musafir dalam agama kita, agama Islam, yang pertama dari segi bahasa mudah. Dari segi bahasa mudah, iaitu keluar. Mudah kan? Keluar, boleh ingat? Keluar. Okey. Dari segi istilah syarak ni, seseorang yang keluar daripada rumah, daripada kawasan bermukim. Maknanya dia duduk satu tempat, tapi dia bukan mastautin tau, dia bermukim. Bermukim maksudnya dia duduk satu tempat itu lebih dari 3 hari ataupun lebih, tidak termasuk hari datang dan tidak termasuk hari pulang. Maknanya dia duduk di situ 3 hari atau lebih. Itu bermukim, bukan mastautin. Mastautin kita duduk menetap di situ, menetap hakiki kat situ. Okey, jadi maksud musafir ini keluarnya seseorang daripada kawasan bermukim, okey, menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Keluar daripada satu tempat yang bermukim. Contoh tadilah nak balik kampung, kita nak balik kampung kan, kita duduk satu tempat dengan family kita. Okey, dengan family kita, kita duduk situ lama ke tak? Kita bukan menetap terus kat situ kan? Tak kan? Sebab kita duduk situ sebab ayah kita bekerja dengan mak kita bekerja kat situ. Jadi kita duduk situ 3 hari atau lebih. Tu dipanggil bermukim. Jadi kita duduk di situ, kita nak keluar. Keluar tu ke satu tempat yang lain. Jaraknya berapa? Ya, melebihi 2 marhalah. Okey, dekat atas ni adik-adik boleh tengok jarak 2 marhalah tu berapa kilometer. Dalam kitab Fiqh Manhaji, Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Syafi'i, mazhab kita, dia bagi tahu 81 km. Jadi kalau kita musafir ni, dari segi istilahnya ialah kita keluar daripada tempat bermukim kita, pergi ke satu tempat yang lain yang jaraknya melebihi 81 km. Itu dipanggil musafir. Faham? Cantik. Okey. Dah faham yang tu, kita tengok dalil nakli galakan musafir. Biasa kan dalam agama kita, kalau kita tak bawakan dalil, maka kita tidak boleh kata apa? Beramal dengan dia. Mesti ada suatu dalil ataupun galakan ataupun suruhan dalam agama kita baru kita buat. Jangan kita buat tanpa dalil. Faham? Okey, jadi kita tengok ada tak dalil dalam agama kita suruh musafir ni? Yes, ada. Dekat sini adik-adik boleh tengok ayat yang pertama, surah Al-Ankabut ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah. Nampak? Ustaz Min dah merah kat situ. Mengembaralah, maksudnya dalam agama kita ada galakan untuk kita bermusafir, iaitu mengembaralah. Kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulakan ciptaan makhluk dari asal-asal jadinya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Allah Taala suruh keluar, bermusafirlah. Dengan kalau dekat ayat ni Allah Taala suruh tengok ciptaan-ciptaannya. Sebab bila kita keluar dapat tengok ciptaan-ciptaan Allah, bertambah tak iman kita? Yes, bertambah. Okey. Jadi inilah galakan dalam musafir. Ada dalil yang kedua, surah Ar-Rum ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, mengembaralah kamu. Sekali lagi Ustaz memerahkan, mengembaralah, maksudnya musafirlah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu. Tadi ciptaan Allah, sekarang kamu tengok pengajaran orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang derhaka kepada Allah. Tengok, kalau sekarang kita boleh tengok dekat Mesir ada Fir'aun yang derhaka pada Allah. Tengok macam mana dia jadi sekarang. Ada kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Mengembara dengan tujuan kita dapat pengajaran daripada pengembaraan kita itu ataupun musafir kita itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allahu Akbar. Okey, jadi ada tak dalil ataupun galakan dalam agama kita untuk musafir? Jawab yes, pandai. Ada. Okey, jadi itulah dalil yang menunjukkan adanya musafir dalam agama kita. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, dalil dah. Sekarang part yang paling penting, kena dengan tajuk kita hari ni. Apa dia?
adab bermusafir. Okey, adab bermusafir. Adab bermusafir ada 8. Ada 8. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, musafir dengan tujuan dan niat yang baik. Jadi kita nak musafir mesti ada tujuan dan niat yang baik. Nanti kita akan tengok hukum-hukum, dan hukum-hukum ni berlaku apabila ada niat dalam musafir kita. Ada hukum harus, ada hukum makruh, ada hukum haram. Nanti kita tengok. Okey. Jadi musafir yang pertama ni dia kata musafir dengan tujuan dan niat yang baik. Maksudnya kita nak musafir, kita kena ada niat. Niat yang baik. Kalau niat yang baik dapat pahala sunat. Contoh, kita berniat untuk menyambung silaturahim dengan family kita. Kita ziarah dia. Jadi kita musafir. Kita pergi menunai mengerjakan umrah. Kita musafir untuk pergi ke Masjid Nabawi. Itu semua sunat. Okey? Jadi tujuan yang baik. Okey, nombor 1. Nombor 2, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ni penting nampak Allah Taala, agama kita gariskan. Ini semua kebaikan untuk kita. Apa dia? Sebelum nak musafir, sedia bekalan dulu. Keperluan pastikan cukup. Persiapan tu kena ada. Bila persiapan tu ada, baru kita punya perjalanan tu tenang, best, gembira, bahagia. Okey. Yang ketiga, memohon petunjuk. Ni penting. Memohon petunjuk Allah SWT dan menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Jadi sebelum kita nak musafir, pergantungan kita dengan Allah Ta'ala tu penting. Jadi kita dianjurkan untuk menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Adik-adik boleh tengok ni kan, atas ni ada gambar kan. Nampak lantik seorang ketua. Nanti kita tengok lantik seorang ketua. Ketua ni lah main peranan. Jom kita solat musafir dulu. Jom kita buat ni dulu. Jom kita semayang jamak. Jom kita semayang qasar. Tu semua keputusan yang dibuat oleh ketua. Kalau kita bermusafir secara berkumpulan. Kalau seorang pun tak ada masalah. Ni yang dianjurkan. Jadi solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Yang keempat, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga. Bagi tahu dulu, ni abang ni nak pergi dah. Kalau ayah nak pergi dah musafir. Jadi jaga diri baik-baik, selamat tinggal. Okey. Jadi ini adalah adab kita nak musafir. Bagi tahu kepada anggota keluarga kita, dan bagi tahu bila kita nak balik dan sebagainya. Yang kelima, melantik seorang ketua. Ni gambar ni tadi. Melantik seorang ketua jika bermusafir lebih 3 orang. Jadi bila kita musafir dalam berkumpulan lebih 3 orang, kita lantik seorang ketua. Sebab penting ni, sebab ketua ni yang akan buat satu-satu keputusan. Jadi segala masalah, meeting, mesyuarat, kita meeting, ada ketua buat keputusan, so kita ikut dia. Ni dianjurkan. Bila ada ketua, mudah perjalanan musafir kita. Yang keenam, tidak meninggalkan solat fardu, berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Ni yang keenam ni. Ni semua ketua ni akan buat kita disiplin dan sebagainya. Ni kita duduk kat sini, kita kena solat fardu, kita jaga peraturan negeri ni, tempat ni, undang-undang dia, dan jaga pelihara alam sekitar ni. Ni ketua main peranan. Okey, dan kita sendiri kalau tak berkumpulan pun seorang-seorang, kita kena ikut. Ini adalah adab bermusafir. Yang ketujuh, disunatkan memperbanyakkan doa dalam musafir. Kenapa? Sebab bila kita doa dalam musafir, antara doa yang takkan ditolak oleh Allah, pasti akan dimakbulkan oleh Allah, ialah doa orang yang sedang bermusafir. Sebab itulah musafir ni kita kena tahu ilmu dia. Ilmu dia apa? Dalam musafir, doa sangat dimakbulkan oleh Allah. So nanti kalau adik-adik musafir, jangan lupa berdoa. Begitu. Yang ke-8, segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Dan jangan pergi merata-rata dah. Habis selesai urusan, balik. Okey? Cantik. Inilah 8 perkara adab bermusafir. Okey? Kita terus. Ini doa menaiki kenderaan dan bermusafir. Ni kita nak musafir, kita nak bergantung pada Allah supaya kita perjalanan kita tu jadi lancar, jadi smooth. Sebab semua tu datang dari Allah. Itu kita orang Islam. Orang Islam ni dia punya tauhid tu, berasa bertuhan tu sangat tinggi. Jadi apa saja dia nak buat, dia mesti bergantung pada Allah. Sebab Allah kalau dia nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Nampak? Jadi kita kena minta dengan Allah. Okey, doa menaiki kenderaan dan bermusafir. Nombor 1, keluar pada rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maksud dia, adik-adik boleh tengok di atas ni ya. Maksudnya dengan nama Allah, bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu doa kita keluar. Kemudian kita doa musafir pula. Nak musafir ada doa dia. Doa dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Apa maksud dia? Maha besar Allah. Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha besar Allah. Okay? Maha suci Tuhan yang menundukkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu mengawalnya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami dan perbuatan yang diredaimu. Allahu Akbar. Okay, kita doa tu selesai, dah bergantung pada Allah, barulah kita rasa tenang. Penting ni adik-adik. Okay ya. Selesai. Kelebihan bermusafir. Okay, kelebihan bermusafir ada 5. Digariskan dalam buku teks ada 5. Yang pertama, melihat keindahan dan alam ciptaan Allah. Tadi dalil tadi dah bagi tahu. Fanzuru. Tengoklah. Tengok ciptaan Allah. Tengok ya apa Allah Ta'ala ciptakan. Tengok keindahan yang Allah Ta'ala buat untuk kita. Supaya lahir dalam hati kita kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Nampak? Nombor 1, dia dapat meningkatkan iman kita. Yang kedua, doa orang bermusafir dimakbulkan oleh Allah. Sepanjang-panjang musafir jangan putus. Doa. Sebab doa orang yang bermusafir amat dimakbulkan oleh Allah. Yang ketiga, menambahkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan. Bila kita musafir, kita pergi ke satu tempat, kita akan jumpa benda baru. Kita terpaksa berhadapan dengan orang yang baru. Jadi kita perlu memiliki ilmu yang baru. Kalau luar negara pula kan bukan bahasa kita, bukan suasana kita. Tu semua kita nak kena belajar. Secara tak langsung ilmu pengetahuan dapat ditambahkan dan meningkatkan keimanan kita. Sebab apa? Sebab masa tu kita dapat melihat ciptaan Allah, bangsa-bangsa lain, kita bergaul, kita tengok ya Allah, Allah Ta'ala ni macam mana. Lagi bertambah keimanan kita kepada Allah. Begitu. Yang keempat, mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Ya, kalau kita musafir, kita seorang-seorang berkelana, kan tak ada siapa tempat kita nak bergantung. Kalau tempat kita ada orang ni kita nak jumpa, kita kenal, ada orang ni kita kenal, kita percaya kat dia. Kat sana siapa yang kita kenal, siapa yang kita percaya, kan? Semua tu bergantung pada Allah. Allah Ta'ala bagi orang ni, Allah Ta'ala bagi orang ni, Allah Ta'ala datang ke orang ni. Itu semua bergantung pada Allah. Sebab tu pergantungan dengan Allah tu sangat tinggi. Dan sabar. Allah, kalau adik-adik ada pengalaman nanti, adik-adik dapat melanjutkan pelajaran, pergilah musafir di luar negara adik-adik. Adik-adik dapat rasakan ni, hamba yang bersabar tu macam mana. Di saat orang-orang yang kita kenal tak ada, suasana yang baru, orang yang baru, pergaulan yang baru, cara belajar yang baru, semua baru, semua tu menuntut kesabaran. Allahu Akbar. Dan bersyukur. Kita duduk sana, kita bersyukur sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah berikan kita macam ni, kan? Semua tu ada manis dia di hujung kehidupan kita nanti. Dah selesai semua segala kepayahan dalam kita bermusafir, di hujung tu ada kemanisan. Kemanisan apa? Ya, kemanisan daripada segala penat lelah, susah payah kita itu. Dari situ kita dapat kematangan dan pengalaman yang cukup banyak, yang sangat berharga untuk kita terus menjalani kehidupan kita. So, kita syukur pada Allah. Adik-adik faham? Cantik. Nombor 5, bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Yang ni adik-adik bila musafir, kalau macam tadi Ustaz Mi kata, kalau ada rezeki dapat lanjut pelajaran ke luar negara, kan, adik-adik akan jumpalah orang-orang yang baru, muka yang baru, mata sepek ada, mata bulat ada, hitam ada, kuning langsat ada, macam-macam jenis, besar, kecil, pendek, panjang, semua ada. Semua ada. Jadi kita akan bergaul dengan orang-orang ni, dengan pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Ini satu yang best adik-adik. Tempat lain kita tak boleh jumpa. Ustaz Mi sendiri
dengan cerita belajar. Masa Ustaz Mi posting, Ustaz Mi mengajar di Sarawak, Ustaz Mi jumpa dengan bangsa Melanau, bahasa yang lain, Allahu Akbar, orang yang lain, pergaulan yang lain, makanan yang lain, semua lain. Ini semua ada kemanisan. Adik-adik kalau dapatlah belajar luar negara, adik-adik dapat merasai kemanisan ni. Okay, Dek? Cantik. Inilah kelebihan bagi orang-orang yang musafir. Okay, Dek? Selesai? Faham? Cantik. Kita teruskan lagi. Okey, yang ni sebagaimana yang Ustaz Mi beritahu tadi, antara kelebihan orang yang bermusafir ialah doa dimakbulkan oleh Allah. Jadi adik-adik boleh tengok di atas ni. Ni spektrum ilmu dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. Riwayat Tirmizi. Okey, maksud dia 3 doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah. 3 doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Kalau kita dizalimi, adik-adik, kita angkat tangan, doa tu marak terus dengan Allah, lalu pasti Allah Ta'ala akan makbulkan. Sebab itulah hati-hati kalau kita zalim pada orang. Sebab sekali dia angkat tangan, habislah kita. Allahu Akbar. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Yang tadi, sebab tu antara adab bermusafir, sepanjang-panjang kita bermusafir tu, kenapa? Ya, berdoa. Doalah apa pun, adik-adik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa tu sesuai ataupun memang janji. Memang janji ni, hadis ni janji. Janji daripada Nabi, janji daripada Allah. Apa dia? Makbulnya doa orang-orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa ibu bapa kepada anaknya. Ini tak dapat nak dinafikan. Semua orang dapat merasainya. Kerana doa mak ayah kita lah, kita akan berjaya dunia dan akhirat. Sebab tu kalau kita jumpa mak ayah, jangan lupa, mak ayah doakan saya, mak ayah doakan saya. Sebab janji Nabi, 3 doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah. Antaranya doa ibu bapa kepada anaknya. Allahu Akbar. So jangan lupa minta doa ke mak ayah. Ya? Pandai. Okey. Rukhsah bagi orang yang bermusafir. Rukhsah maksudnya kelonggaran. Ya, tadi kalau kita tengok di adab musafir, jangan kita tak buat solat fardu. Maksudnya jangan tinggalkan solat fardu. Kena buat. Jangan kita jadikan alasan, aku musafir, aku tak larat, aku dalam orang kata apa, musafir, banyak orang kata apa, masalah, kesukaran untuk aku musafir. Ya, kamu ada kesukaran, tapi Allah Ta'ala memberi kelonggaran. Allah Ta'ala tahu, maha mengetahui keadaan orang musafir. Jadi dalam agama kita diberikan rukhsah kepada orang musafir. Rukhsah dia ada 3. Kelonggaran tu ada 3 yang orang musafir boleh buat. Apa dia? Yang pertama, diharuskan mengqasarkan solat. Solat yang 4 rakaat boleh qasar, dipendekkan jadi 2 rakaat. Yang kedua, diharuskan menyamakkan solat. Boleh untuk kita jamakkan solat, iaitu menghimpunkan solat. Solat zuhur dengan solat asar dihimpunkan. Solat maghrib dengan solat isyak dihimpunkan. Apa lagi kita nak? Allah Ta'ala bagi kelonggaran dah. Jadi tak ada alasan untuk tidak solat. Yes, solat fardu. Okey, yang ketiga, diharuskan berbuka puasa. Allah, ni nampak orang musafir diharuskan berbuka puasa. Allahu Akbar. Ni kelonggaran bagi orang yang bermusafir. Okey, sekarang kita masuk kepada hukum bermusafir. Penting ni adik-adik, supaya kita bila setiap kali kita nak musafir, kan tadi adab musafir, niat dengan tujuan dan niat yang baik, antara adab-adabnya. Jadi kita kena tahu, sebelum kita nak musafir, kita kena tahu hukum-hukum ni. Supaya kita dapat tahu, kalau aku musafir ni boleh ke dalam agama, apa hukum dia, sesuai tak? Jadi kita tengok hukum yang pertama, adik-adik, wajib. Wajib ni apa? Musafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Kita ada kewajipan yang kita nak buat, dan setelah cukup syarat-syaratnya, itu dipanggil wajib. Contoh, menunaikan fardu haji. Fardu haji wajib ke tak? Yes, wajib. Rukun apa tu? Yes, rukun Islam. Jadi bila rukun Islam maksudnya wajib. Tapi
bila cukup syarat. Jadi bila adik-adik dah berkemampuan kan, dah cukup segala persiapan, maka wajib kita untuk menunaikan haji. Maka hukum musafir itu adalah wajib. Yang kedua, menuntut ilmu. Cukup syaratnya, ada duitnya, ada kelengkapannya, kemampuannya, maka wajib kita bermusafir dalam menuntut ilmu. Okay, Dek? Faham? Cantik. Sunat bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Mudah kan? Kita nak buat satu perkara sunat, tapi kita kena musafir, maka hukumnya sunat. Contoh, menziarahi Masjid An-Nabawi di Madinah. Jadi hukum sunat. Jadi kita musafir, sunat. Okey, cantik. Yang kedua, menghubungkan silaturahim. Jadi kita musafir untuk apa? Yes, tujuan kita untuk ziarah. Hubungan silaturahim, nak ziarah sepupu kita, nak ziarah adik-beradik kita, nak ziarah pakcik kita, bapak saudara kita, mungkin dia sedang sakit, kita nak pergi ziarah, maka hukumnya itu sunat. Pandai. Harus bermusafir untuk melakukan perkara yang harus. Jadi kalau kita musafir, tujuannya harus, seperti berniaga, harus hukum dia. Menyertai pertandingan sukan, harus hukumnya. Tapi sukan tu umum tu. Tapi kalau sukan tu ada buka aurat, sukan tu ada unsur-unsur kemaksiatan, tetap jadi haram. Tetap jadi haram. Yang dikatakan harus ni menyertai pertandingan sukan yang apa? Yang diharuskan lah. Contoh apa? Ya, pertandingan memanah ke, pertandingan berkuda ke, pertandingan catur ke, pertandingan-pertandingan yang diharuskan. Okey? Makruh. Bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia. Ni makruh. Kita musafir sebab apa? Sebab kita melakukan perkara yang sia-sia. Contoh, melakukan perkara yang sia-sia, musafir tanpa tujuan matlamat. Orang tanya dia, kamu nak pergi mana ni? Aku tak tahu nak pergi mana. Ikutlah mana kereta aku berjalan, aku berjalan. Dia tak tahu nak pergi mana? Tak tahu. Tak ada tujuan. Aku ikut je. Aku dah boring duduk rumah, aku nak berjalan. Aku nak berjalan. Berjalan ke mana? Tak tahu. Kat mana berhenti, kat mana makan. Aku tak ada tujuan, aku nak berjalan je. Ni tak ada tujuan macam tak ada apa. Jadi dia ni makruh. Okey? Haram ni memang jelas. Musafir untuk melakukan perkara yang haram. Aku nak musafir ni sebab tengok dia tunjuk contoh, menonton konsert liar. Ada konsert yang bercampur lelaki dan perempuan di dalam tu. Itu konsert liar. Ada menari-menari, ada berpelukan dan sebagainya. Yang bukan mahram. Yang tu haram hukum dia, berdosa besar. Okey. Kemudian isteri bermusafir tanpa izin suami, ini haram. Musafir tak beritahu suami, tak dapat izin suami, hukumnya haram musafir isteri macam tu. Ya? Jadi apa lagi? Haram. Aku musafir sebab nak merompok orang kaya. Nak buat benda haram, itu pun jadi haram. Faham tak, Dek? Cantik. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok hikmah mengamalkan adab musafir. Dah kita tahu adab bermusafir. Kita buat ke-8 adab musafir tadi. Yang banyak tadi kan? Kita buat semua tu. Apa kita dapat? Ada hikmah dia. Yang pertama, perjalanan diberkati oleh Allah. Sebab bila kita mengamalkan adab musafir, kita ada pergantungan dengan Allah, kita berdoa dengan Allah, kita solat sunat musafir, semua kita bergantung pada Allah, maka perjalanan kita diberkati oleh Allah. Ada adab musafir dapat merapatkan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Bayangkan, mula kita keluar rumah, kita dah baca doa, kita dah semayang solat sunat musafir, sepanjang-panjang kita musafir, kita berdoa lagi, tak putus-putus. Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana dekatnya kita dengan pencipta kita. Okey, yang kedua, memberi ketenangan hati. Sebab apa? Musafir yang dimulakan dengan doa dapat memberi ketenangan kepada jiwa kerana pergantungan harapannya kepada Allah. Orang yang rasa bertuhan, bila dia dah start minta pada Allah, dia tak risau apa-apa. Sebab Allah Ta'ala bersama dengan dia. Sebab dia dah minta pada Allah. Dia dah berserah pada Allah. Maka tenang tak hati dia? Ya, sebab tak ada siapa boleh jaga kita kecuali Allah. Sebaik-baik jaga, sebaik-baik pemeliharaan, sebaik-baik kurniaan daripada Allah. Lepas minta, tenang. Okey. Yang ketiga, perjalanan menjadi mudah dan lancar. Yalah, Allah Ta'ala yang atur, kan?
Adab-adab ni pula Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, kan, melalui Nabi Muhammad SAW, dia ajar kita adab-adab ni. Antaranya yang menyebabkan perjalanan menjadi mudah dan lancar ialah ajaran Nabi, ketua yang dilantik. Bila adab bermusafir, bila kita bermusafir lebih daripada 3 orang, kita lantik seorang ketua, dia dapat melancarkan suatu perjalanan dan menyelesaikan masalah yang timbul. Kalau ada apa masalah, ketua buat keputusan, kita hormat pengetua, perjalanan jadi cantik. Faham tak, Dik? Cantik. Yang terakhir, mendidik jiwa lebih berdisiplin. Orang yang kalau dia musafir, tadi ada musafir, bila kamu duduk dekat satu tempat, kamu kena apa? Ikut peraturan dia, ikut undang-undang dia, jaga persekitaran dia. Jadi secara tidak langsung dia membentuk disiplin kita. Kita tengok adab-adab musafir dapat melatih jiwa seseorang agar lebih berdisiplin serta mengawal emosi sewaktu menempuh kesulitan, berusaha mematuhi undang-undang serta hak-hak alam sekitar. Kalau kita amal adab musafir tu, adik-adik, dia dapat bentuk orang macam ni. Dia jadi orang disiplin. Yalah, kita ikut 8 adab tu pun dah disiplin. 8 adab tu kita ikut, tu dah disiplin. Dalam 8 adab kita ada ketua, kita ikut ketua, itu disiplin. Itu semua dapat bentuk kita jadi orang yang berdisiplin. Cantik. Faham, adik? Alhamdulillah. Okey, ni yang terakhir, adik, syair Imam Syafi'i. Imam kita, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia bagi satu gambaran kelebihan musafir dalam syairnya yang bermaksud. Ustaz Mi tahu syair ni, adik? Sebab tu Ustaz Mi ubah sikit maksud daripada buku teks. Ubah sikit je supaya adik-adik boleh faham. Dia bermula dengan bermusafirlah. Bermusafirlah. Kata Imam Syafi'i, bermusafirlah. Engkau akan temui pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Kita akan jumpa orang-orang yang baru. Kita tinggal mak ayah kita, kita tinggal kawan-kawan kita di kampung. Kita nak pergi bermusafir untuk menuntut ilmu ke negeri yang lain. Kita akan jumpa orang baru tak? Ya, pengganti daripada orang-orang yang kita tinggalkan. Itu maksud dia. Bersusah payahlah, dia kata, kerana sesungguhnya kenikmatan hidup terasa setelah engkau merasa payah dan peluh, iaitu penat dalam bekerja dan berusaha. Bila kita musafir, kita bersusah payah ke senang? Susah kan? Bila kita pindah ni, adik-adik, kita pergi ke satu tempat yang lain, kita akan menempuhi susah payah. Bohonglah orang yang kalau dia musafir dia senang je, tak ada masalah. Bohonglah. Orang kalau musafir, tambah-tambah kalau menuntut ilmu dulu ke tempat yang lain, memang teruk. Sebab kita kena banyak belajar, nak orang kata apa, nak sesuaikan diri. Jadi kita terpaksa bersusah payah. Susah payah ni, the last sekali dia kata apa? Tengok dia kata apa? Sesungguhnya kenikmatan hidup terasa setelah engkau merasakan payah. Kita akan rasa nikmat. Orang-orang yang dah lepas kan 3 tahun, 4 tahun musafir ke negeri orang, balik, dia rasa nikmat tu. Okey. Dan dia bagi tahu sebab syair dia kata, sungguhnya aku melihat air yang bertakung akan tercemar dan rosak. Air kalau dia duduk kat situ je, dia akan tercemar dan rosak, nampak kotor, nampak hijau, nampak berlumut. Tapi kalau air tu mengalir seperti air sungai, jernih tak jernih? Yes, jernih. Macam itulah kita, jangan duduk kat kampung kita je. Kita kena keluar supaya hidup kita menjadi jernih. Menjadi jernih, jadi cantik, jadi lawa, jadi best. Gitu. Okey. Jika kemudian dia kata apa? Jika tidak, ia tidak menyegarkan. Jika mengalir, ia menyegarkan. Jika tidak, ia tidak menyegarkan. Dia kata gitu. Jadi macam mana pun kita kena mengalir, kita kena keluar, kita kena bergerak. Begitu. Singa jika tidak meninggalkan tempat sarangnya, tidak akan dapat mangsanya. Singa kalau duduk kat sarang tak keluar cari makan, dia tak akan dapat apa-apa. Jadi kita pun macam tu. Kalau kita nak dapat sesuatu yang baru, ilmu yang baru, pengalaman yang baru, kematangan, maka kita kena keluar. Baru kita dapat. Okey, nikmat kehidupan tu. 3. Panah jika tidak meninggalkan busurnya, tidak akan mengena sasarannya. Hidup kita ada tujuan, ada target, ada benda yang kita nak dalam kehidupan kita. Apa dia? Sesuatu yang dapat meningkatkan kematangan kita, ilmu kita, supaya kita dapat menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi nak dapat tu semua,
busur kena ambil busur, kena panah, kena keluarkan busur. Kalau dia duduk situ je tak bergerak, duduk kat kampung tu tak berkembang. Faham tak? So inilah syair Imam Syafi'i yang menggalakkan kita bermusafir. Tambah-tambah lagi macam adik-adik lah, dah habis-habis belajar nanti, sambunglah belajar ke negeri yang lain ataupun negara yang lain, supaya adik-adik dapat sebagaimana yang disebut di sini, bersusah payahlah, kerana sesungguhnya kenikmatan hidup terasa setelah engkau merasakan payah dan peluh penat dalam bekerja dan berusaha. Okay, adik-adik? Faham? Cantik? Alhamdulillah, selesai dah adik-adik. Itulah perkongsian Ustaz Mi bersama adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jawab 25 soalan yang khas Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Jawab di bahagian deskripsi kat bawah ni, tekan link dan jawab semua soalan. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi, share-sharekan dengan kawan-kawan, sharekan sebanyak mungkin agar pahala ini terus mengalir pada Ustaz Mi, mengalir pada adik-adik yang membuat perkongsian ini dengan kawan-kawan adik-adik, dan mudah-mudahan hidup kita akan bertambah ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Wallahualam. Tahniah semua adik-adik bersama dengan Ustaz Mi sampai ke akhir ini. Wallahualam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jumpa lagi. With